Bila kita nak bercakap soal pemikiran baru dalam pendidikan, kita mungkin tertanya apa pula pemikiran yang lama, yang lepas, yang mungkin kita nak tinggalkan tu kan, supaya kita dapat lihat secara jelas apa beza antara yang baru dengan yang lama. Yang lama itu sebenarnya adalah satu warisan yang kita bawa daripada kolonial. Sebenarnya sistem pendidikan negara kita ni usianya dari segi pengamalannya hampir 400 tahun. Bermula daripada sekitar 1600 apabila Gutenberg membina mesin cetak, sistem pendidikan masa diperkenalkan di Eropah dan kita kemudian dijajah dan sistem pewarisan daripada penjajah itu diamalkan di negara kita dan selepas merdeka kita terus mewarisi sistem itu. Jadi amalan kita adalah amalan yang berusia hampir 400 tahun yang lalu. Dan kita sekarang ni berada dalam satu era yang ingin berubah kepada yang dipanggil sebagai revolusi keempat dalam pendidikan, di mana semuanya berubah dan bentuk cara bekerja, cara berfikir, prasarana infra dan konsep pendidikan itu juga telah berubah. Jadi itu perkara yang harus kita fahami, perbezaan yang besar antara pendidikan yang lama dengan pendidikan yang baru. Yang lama itu menghasilkan tenaga manusia untuk perkilangan, pengeluaran dan sebagainya. Tapi yang baru ni lebih kepada soal-soal meningkatkan kualiti hidup dan sebagainya. Sebab tu bila kita bercakap soal pemikiran baru, saya lebih suka melihat ini sebagai satu impian kita. Apa yang kita panggil sebagai the education of intent, keinginan kita, harapan kita. Dan kadang-kadang harapan kita ni boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. Kalau kita ambil misalnya pengalaman kita 10 tahun yang lepas, apabila kita melancarkan ataupun menghasilkan sebuah plan yang panggil sebagai plan pembangunan pendidikan Malaysia 2013-2025, itu impian kita pada waktu itu, 10 tahun yang lalu. Dan kalau kita baca dalam laporan itu, nampaknya cukup cantik dan juga begitu harapannya cukup tinggi tentang sistem pendidikan. Sebagai contoh, saya bagi satu contoh. Kalau pada di akhir tahun 2020, apabila tamatnya gelombang pendidikan yang kedua, sebelum kita masuk ke gelombang pendidikan yang ketiga bermula daripada 2021 hingga 2025, salah satu yang ditulis dalam perancangan itu adalah satu pelajar satu gadget. Maksud dia mulai 2021 ni sepatutnya di sekolah-sekolah kita satu pelajar satu gadget. Tapi kita tahu benda itu tidak dapat dilaksanakan. Kajian yang dibuat oleh Kementerian Pelajaran pada April 2020 menunjukkan bahawa hampir 90% pelajar tak ada gadget. Ada yang pinjam daripada parents, ada yang guna telefon kan. Jadi ini menunjukkan bahawa impian itulah satu yang cantik, yang memang nampaknya lunak, tapi kita harus berdiri di atas kebenaran dan juga kenyataan apakah kita mampu melakukannya. Dan bila kita bercakap soal kemampuan inilah saya nak bawa kepada pemikiran baru yang saya rasa ini yang patut kita bincangkan pada pagi ini, yang lebih realistik, yang kita mampu lakukan dalam tempoh 10 tahun yang akan datang. Baik, yang pertama sekali ada 3 isi yang saya nak bincang pada pagi ini. Yang pertama sekali adalah pemikiran baru yang saya harapkan kepada sistem pendidikan kita adalah merombak semula sistem penilaian. Saya akan terangkan lebih lanjut sekejap lagi. Yang pertama, rombak sistem penilaian. Yang keduanya adalah dekatkan, rapatkan, selesaikan isu jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar. Dan yang ketiganya adalah memperkenalkan pendidikan kesejahteraan hidup. Inilah 3 isi penting yang saya rasa mesti dilaksanakanlah pada pandangan saya dalam 10 tahun yang akan datang untuk membina satu sistem pendidikan Malaysia yang lebih baik. Dan di bawah 3 isi inilah berbagai-bagai isu lain boleh diselesaikan ya. Isu teknologi maklumat, isu gadget, isu guru berkesan, kurikulum dan sebagainya. Baik, saya pergi yang pertama tentang rombak sistem pendidikan, sistem penilaian negara kita. Kita nak jadi negara maju, sepatutnya by 2020, beberapa hari lagi kita sudah berada dalam dunia baru, dunia negara maju. Tapi kita tahu benda itu tidak terlaksana dan tidak dapat dilakukan ya. Baik, apa yang berlaku sekarang adalah kalau nak jadi negara maju, salah satu ciri utama negara maju adalah dia mesti jadi negara pengeluar. Negara yang mengeluarkan barangan, negara yang mengeluarkan perkhidmatan, negara yang menjana idea baru,
negara yang di hadapan, memimpin negara-negara lain. Itulah sifat dan ciri-ciri sebuah negara maju. Jadi kalau nak jadi negara maju dan nak jadi negara pengeluar, salah satu sifat prasyarat utamanya adalah menghasilkan guna tenaga sumber manusia yang berkualiti tinggi. Tidak ada negara maju di dunia yang rakyatnya ataupun sumber manusianya kelas ketiga, tak ada. Semua mesti berada dalam sumber manusia kelas pertama. Berteknologi tinggi, berkemahiran tinggi, penuh dengan idea, kreativiti, inovasi dan sebagainya. Sebut sajalah mana-mana negara maju, termasuk negara yang kecil di selatan kita pun, mereka menghasilkan sumber manusia yang berkapasiti ataupun berkualiti tinggi. Jadi, kalau nak menghasilkan manusia yang berkualiti tinggi, salah satu ciri yang harus kita lihat adalah sistem penilaian kita. Saya teringat kata-kata Benjamin Bloom, the great pencipta taksonomi Bloom. Apa yang dia kata dalam buku dia? Dia kata, if you want to change student learning, change assessment. Maksudnya kalau nak tukar cara belajar, kaedah belajar, maka tukar assessment. Sebab assessment itu, penilaian itu akan memandu ke mana kita nak bawa sistem pendidikan kita. Jadi dalam sistem pendidikan kita, penilaian kita memang diubah-ubah. Jadi itu saya tak kata bahawa sistem penilaian kita ini sangat ketinggalan, tidak. Kita sentiasa mengubah daripada PMR kepada PT3 kepada PBS. Kemudian kita ada sistem pendidikan yang holistik di peringkat sekolah rendah. Tapi perubahan-perubahan itu sebenarnya masih lagi dalam ruang dan kepompong pemikiran lama pendidikan. Masih lagi nak menghasilkan tenaga manusia yang biasa-biasa, yang tidak bersifat berkemahiran tinggi. Mengapa saya sebut macam tu? Kalau kita ingin menghasilkan guna tenaga manusia berperingkat tinggi, salah satu ciri yang harus kita keluar adalah daripada hanya memberi pengetahuan dan kefahaman ilmu kepada pelajar yang boleh berfikir secara kritikal pertama, dan yang lebih penting lagi adalah secara kreatif. Sebab menghasilkan guna tenaga yang menjadi penyumbang kepada negara pengeluar adalah orang yang kreatif, orang yang boleh berinovasi, orang yang boleh melakukan sesuatu perkara yang boleh menyelesaikan masalah. Jadi perkara pertama yang menjadi pokok kepada sistem pendidikan untuk 10 tahun yang akan datang, saya rasa adalah ubah sistem penilaian pendidikan daripada penilaian yang terlalu memberatkan soal fakta, soal kandungan, soal hafalan, soal pengetahuan dan pemahaman ini kepada soal kreativiti, soal membina idea-idea baru, soal mencabar mereka untuk melihat perkara-perkara dalam luar daripada buku teks. Baik, ini adalah tanggungjawab bahagian penilaian dalam sistem pendidikan kita. Mereka harus melakukan ajakan ini, dan selagi mana ajakan itu tidak dilakukan, maka sistem pendidikan kita akan, walaupun kita namakan dia sebagai pemikiran baru, cara baru, tapi dia sebenarnya masih lagi dalam ruang dan kepompong yang lama. Baik, itu yang pertama. Yang keduanya adalah saya membawa kepada rapatkan jurang pendidikan ataupun rapatkan jurang pendidikan antara bandar luar bandar. Kita ada satu isu yang paling besar pada saya lah. Kalau ditanya saya apa isu paling besar dalam negara kita ni, adalah pendidikan bandar luar bandar. Kalau kita tengok data daripada KPM, kita ada 7,776 buah sekolah rendah, termasuk sekolah jenis kebangsaan dan sebagainya. 7,776 buah. Daripada 7,776 itu, 2,000 sekolah saja berada di bandar. Manakala 5,772 buah sekolah berada di kawasan luar bandar. Maksudnya 2/3 daripada sekolah kita berada di kawasan luar bandar. Tetapi kita dalam impian pemikiran yang baru ni, kita bercakap soal digital education, kita bercakap soal-soal yang besar, yang sangat advance, tetapi hakikat realitinya dalam sistem pendidikan kita, 2/3 daripada sekolah-sekolah kita adalah sekolah luar bandar. Dan apatah lagi kalau kita bercakap sekolah-sekolah di pendalaman 1, pendalaman 2, pendalaman 3. Sekolah pendalaman 3 ni sekolah yang kalau ada yang pernah sampai lah, saya pernah sampai, sekolah yang tidak mempunyai apa-apa harapan pun dari segi prasarana dia. Sangat-sangat naif. Jangan kata internet kan.
jangan kata nak guna gadget, peralatan-peralatan tradisional pun tak ada, masih tradisional di sekolah tersebut. Kalau kita pergi sekolah itu, kita rasa macam kita balik 2-30 tahun ataupun mungkin 4-50 tahun, mungkin sebelum mereka pun. Perasaan itu berada dalam sekolah-sekolah pedalaman 3 dan sebagainya. Generator, menggunakan generator daripada pukul 7 pagi sampai pukul 5 petang. Ada sampai pukul 12 tengah hari disebabkan penjimatan. Membeli minyak. Bekalan air pun tak ada. Jadi di saat kita bercakap impian yang besar tentang sistem pendidikan, kita juga harus memahami realitinya 2/3 daripada sekolah kita berada di kawasan luar bandar. Itu realiti, itu hakikat yang berlaku. Jadi apa yang patut kita lakukan dalam pemikiran baru ini? Of course kita kena rapatkan jurang pendidikan. Apa caranya? Yang pertama, kita kena memulakan pendidikan yang kalis politik. Ini masalah dalam sistem pendidikan negara kita. Bila politik berubah, pendidikan punya perancangan pun berubah. Kalau kita tengok banyak perkara yang dilakukan oleh kerajaan sebelum tu, kerajaan selepas tu tarik balik, tak nak buat. Sebab itu dilihat sebagai satu agenda kerajaan lama. Jadi kalau kerajaan baru buat ni, dia menjadi satu macam seolahnya macam tak ada idea baru. Ini pemikiran yang pada saya ahli politik yang songsang. Sebab kita tak boleh memperjudikan perancangan pendidikan semata-mata untuk dapat populariti politik. Baik, apa yang patut dilakukan adalah kita kena melihat semula cara kita merancang pendidikan ini bukan lagi mengharapkan kepada pihak KPM. Kita sepatutnya mempunyai rancangan pendidikan Malaysia. Kalau kita ada di Malaysia ni, kita ada rancangan Malaysia pertama, sampailah sekarang ni rancangan Malaysia ke-12. Setiap 5 tahun sekali kita akan review kita punya sistem dasar ekonomi dan sebagainya, dasar pembangunan negara dan sebagainya. Sepatutnya kita juga ada dasar ataupun rancangan pendidikan pembangunan Malaysia setiap 5 tahun sekali. Jadi katalah misalnya kita meletakkan bajet kita setiap tahun untuk pendidikan 60 bilion. Kalau 5 tahun, maksudnya kita ada 300 bilion ringgit yang kita merencanakan untuk sistem pendidikan. Jadi kita boleh merancang dengan 300 bilion itu untuk 5 tahun yang akan datang. Kita boleh merancang satu rancangan yang lebih mampan, yang lebih kuat, yang lebih meyakinkan. Dan walaupun kerajaan berubah dari masa ke semasa, dasar-dasar dan plan perancangan pendidikan itu kekal. Sebab yang penting adalah kementerian deliver semua perancangan-perancangan 5 tahun pendidikan negara itu, dan walaupun ahli politik berubah, menteri berubah, tetapi perancangan pendidikan itu terus kekal dan boleh dilaksanakan dengan baik. Itu yang kedua. Saya ingat masa nanti tak mencukupi. Saya ada yang satu lagi, yang ketiga, iaitu saya cenderung untuk melihat bahawa kita nak berubah daripada sistem pendidikan yang lama yang berasaskan industri, menghasilkan pekerja-pekerja untuk perdagangan, perindustrian. Kita nak berubah kepada ekonomi, kita nak berubah kepada digital teknologi, kita nak berubah kepada pendidikan cara baru. Tapi di satu pihak kita juga harus mengubah pendidikan ini daripada yang hanya pekerja itu kepada kesejahteraan. Kita tidak boleh lagi menghasilkan hanya pekerja-pekerja dalam sistem pendidikan, tetapi juga menghasilkan insan, manusia. Ini kita tak boleh tinggalkan, sebab kalau kita tinggalkan, dia jadi tempang. Sistem pendidikan tidak berfungsi dengan baik, sebab falsafahnya pendidikan itu ada dua fungsi besar. Satu, menghasilkan warga negara yang baik, bekerja untuk negara, menyumbang untuk negara. Yang keduanya sebagai insan yang seimbang. Jadi dua-dua perkara itu harus digemelingkan dalam pemikiran baru pendidikan. Baik, apa maksud saya dengan kesejahteraan, memperkenalkan kurikulum kesejahteraan pendidikan? Kalau kita tengok trend sejak 10 tahun lalu, kalau kita tengok trend kencing manis, orang yang kena kencing manis ni, 1 daripada 5 orang dewasa di Malaysia kencing manis. Maksud dia 20% daripada rakyat Malaysia ni adalah orang yang mengidap kencing manis, diabetes. Yang kedua, saya nak bagi contoh, buah pinggang. 15% daripada penduduk Malaysia, buah pinggang dia rosak. Ada dia tak sedar pun. Ada daripada pengidap buah pinggang, penyakit buah pinggang, dia tak sedar pun buah pinggang dia rosak sampailah satu hari dia pitam. Maksud dia dah kronik dah. Sistem dah tak fungsi. Maksud dia 15% dan angka ni sedang meningkat. Yang ketiga, obesity.
kita ada 50% lebih rakyat yang obes, yang mengalami masalah kegemukan. Daripada 50% itu, 30% ada mereka yang dia kategorikan sebagai obesiti yang melampau, melebihi had yang maksimum. Manakala 20% lagi adalah yang serius, kritikal. Maksud 20% tu ada potensi untuk dapat penyakit-penyakit dan sebagainya. Maksudnya, sistem pendidikan kita dari segi membina kesejahteraan masyarakat tidak berjaya menguruskan kehidupan masyarakat. Sepatutnya sistem pendidikan menjadikan insan itu lebih baik, menjadikan warga negara itu lebih baik, bukan hanya menjadi pekerja yang baik. Tetapi data-data kesihatan yang kita ambil daripada Kementerian Kesihatan menunjukkan bahawa rakyat kita semakin sakit, rakyat kita semakin tidak sihat. Jadi kalau dalam ruang pendidikan tidak diberikan satu penekanan yang besar dalam soal-soal menjaga kesejahteraan ini, bila kesejahteraan ini bukan hanya soal kesihatan, soal kebahagiaan, emosi, stres dan sebagainya, soal kegembiraan dan sebagainya. Kalau ini tidak diberi perhatian kepada masyarakat, kita akan lahirkan pekerja yang mungkin yang cekap, tetapi badan tak sihat untuk bekerja. Jadi akhirnya kita akan kerugian. Dengan tegasnya bahawa kita kena rombak sistem pendidikan kita. Bukan sebab kita rombak sebab dia kena rombak, tapi wujudnya tuntutan-tuntutan yang menyebabkan kita kena rombak. Mungkin kita menganggap bahawa pendidikan kita ni baru saja ditransformasikan, kita masih dalam PPPM 2013-2025, belum pun masuk dalam gelombang ketiga PPPM 2021 hingga 2025. Tapi perancangan itu sendiri pun sebenarnya sudah ketinggalan. Pada saya PPPM 2013-2025 tu nampaknya seperti sudah tidak begitu kuat untuk menyokong untuk to feed our system. Saya bagi beberapa indikator awal untuk menunjukkan bahawa mengapa kita perlu rombak. Yang pertama, kalau kita tengok 2020 punya indeks persaingan global kita berada di angka 25. Kita bukan berada di kalangan negara-negara yang terbaik dunia dari segi persaingan. Betul, kalau kita bandingkan dengan keseluruhan negara dunia itu mungkin kita boleh katakan kita terbaik. Tapi kita bercakap soal negara maju. Sebab kita kata kita ingin masuk dalam kelompok negara maju, tapi kita berada dalam indeks persaingan yang tidak begitu meyakinkan kita bahawa kita bersedia untuk bersaing dengan negara-negara maju. Kalau kita tengok indeks global talent baru dikeluarkan 2020, kita berada di angka 26. Maksudnya dari segi human resource kita, guna tenaga kita, manusia industri kita, dari segi bakatnya, dari segi kebolehan, keupayaan, inovasi dan sebagainya, kita berada di angka 26 dunia. Kita bukan berada di angka yang terbaik kalau kita bercakap soal bersaing dengan negara-negara maju. Jadi salah satu ciri yang perlu ada adalah untuk melihat semula sistem pendidikan, bukan sebab kita sengaja untuk rombak, tapi tuntutan itu sudah sampai pada masanya untuk kita melihat sistem itu. Dan ada banyak lagi lah kalau kita ambil yang paling mudahnya. Kalau kita tengok pelaburan, kepercayaan pelabur yang masuk ke dalam negara kita pun, kalau kita tengok pada tahun 2020, negara kita menerima FDI sekitar 7 bilion. Cuba kita bandingkan dengan Singapura pada tempoh yang sama, mereka menerima pelaburan sebanyak 92 bilion US dollar. Berapa kali ganda daripada kita. Mengapa orang pergi ke Singapura dan tidak datang ke Malaysia? Tentulah kalau bukan kerana sumber manusianya, itulah sebab mengapa mereka pergi ke Singapura. Di Indonesia sendiri pun 23 bilion. Itu pun dah 3 kali ganda daripada Malaysia. Pelaburan yang pergi ke Indonesia pada 2020 23 bilion. Malaysia berada di angka yang di tempat yang keempat. Vietnam 16 bilion. Maksudnya kita sama dengan Filipina dari segi pelaburan masuk FDI. Maksudnya kita tidak berada dalam keadaan yang kompetitif untuk menyediakan rakyat kita menjadi sumber manusia yang terbaik dari segi sektor pekerjaan. Jadi
Itulah yang menyebabkan kita perlu dirombak. Dari segi pembangunan insan pun, kita tidak berada dalam keadaan yang cukup baik juga. Kita berada antara negara yang paling tinggi mengidap diabetes di Asia. Itu bukan satu petunjuk yang baik apa yang kita ada dalam negara kita. Jumlah dengan penduduk yang tidak begitu besar, tapi jumlah pengidap diabetes antara yang tertinggi di Asia. Begitu juga dengan penyakit-penyakit non-communicable yang lain lah, penyakit tidak berjangkit yang lain. Penyakit jantungnya, penyakit buah pinggangnya. Penyakit jantung misalnya, antara beberapa tahun ni, daripada 2017 hingga 2018, peningkatan orang yang meninggal akibat sakit jantung meningkat sebanyak 35%. Disebabkan oleh stres, disebabkan oleh urusan-urusan kehidupan yang tidak begitu baik kan. Jantung is about your high blood lah. Jadi akhirnya apa yang berlaku pada negara kita, kita kehilangan sumber manusia disebabkan oleh pendidikan kita tidak menyediakan insan macam disebut oleh Dr. Hasnah tadi tentang happiness, tentang kebahagiaan itu. Jadi itulah asas yang saya lihat kita kena rombak. Kita kena pergi kepada bentuk-bentuk baru. Tentulah perbincangan hari ini tidak akan selesai di sini. Saya sangat mengharapkan Fakulti Pendidikan to lead untuk memimpin agenda, membuka idea-idea baru tentang perubahan-perubahan, rombakan-rombakan pendidikan. Kita kena tengok satu persatu kepada ke arah itu. Tapi pokok yang saya ingin katakan, walaupun kita bersetuju untuk merombak, tapi kita kena berhati-hati dengan rombakan itu. Rombakan itu tidak boleh dilakukan semata-mata ad hoc. Sebab bertukar kerajaan maka kita rombak, bertukar menteri kita rombak. Itu tidak boleh dilakukan dalam ruang pendidikan. Sebab kita bercakap tentang membangunkan insan, manusia. Dan dia memerlukan satu jangka masa yang agak lama, yang agak panjang untuk dia matang. Sebab itu saya sangat percaya Kementerian Pelajaran Malaysia kena membangunkan satu rancangan ataupun rancangan pendidikan Malaysia, rancangan pembangunan pendidikan Malaysia setiap 3 tahun atau setiap 5 tahun sekali. Setiap 3 tahun baru dibenarkan untuk review, untuk tengok balik atau sebagainya. Sebab ini adalah satu asas supaya tidak boleh digunakan, pendidikan itu digunakan untuk tujuan-tujuan populariti politik. Kita memperjudikan anak-anak kita bila kita bercakap soal mengubah atau merombak pendidikan, dan perubahan yang dilakukan itu semata-mata untuk tujuan-tujuan politik. Pada saya itu satu yang sangat mengecewakan dan sangat malang sekali. Terima kasih.